Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan kawan-kawan saya akan membentangkan tajuk 5 iaitu sambungan kepada konsep insan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya ialah Putri Karnisa Nabila binti Roslan. Nombor metrik saya 2022977927. Okey, saya akan mulakan dengan matlamat kehidupan. Apakah maksud matlamat? Apa maksud kehidupan dan apakah maksud matlamat kehidupan? Okey, maksud matlamat mengikut Kamus Dewan edisi keempat ialah sesuatu yang hendak dicapai. Manakala bagi maksud kehidupan ialah perjalanan hidup bagi seseorang insan yang bermula dari lahir ke dunia hingga ke akhir hayatnya. Dan maksud matlamat kehidupan ialah suatu tujuan seseorang insan untuk hidup di dunia ini bagi mencapai apa yang dikehendaki dengan berusaha. Okey, seterusnya kita merujuk kepada Al-Quran iaitu surah Al-Dariyat ayat ke-56 yang bermaksud, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat ini menghuraikan dengan lebih terperinci bagaimanakah hakikat ibadah dalam Islam dan bagaimana cara mengimplementasikan ibadah tersebut dalam kehidupan seseorang Muslim. So, matlamat utama Islam di dunia ini ialah untuk menjadi makhluk yang mengabdikan diri hanya kepada Allah sahaja. Maka tujuan utama manusia adalah untuk beribadah kepada Allah dengan mentaati suruhannya dan meninggalkan larangannya. Namun begitu, ibadah tak terhad kepada aspek ritual semata-mata sahaja, bahkan merangkumi seluruh aspek kehidupan seperti aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan, pembangunan dan lain-lain lagi yang ada dalam kehidupan kita. Okey, berdasarkan penjelasan dan penentuan matlamat hidup yang diajar oleh Al-Quran ini bertujuan untuk memandu manusia dalam menjalani kehidupan di dunia yang penuh mencabar ini, dan dalam masa yang sama dapat membantu mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat kelak nanti. Selain itu, matlamat kehidupan manusia adalah menjadi khalifah di muka bumi ini. Khalifah adalah satu keistimewaan yang sangat besar yang tidak diberikan kepada malaikat, apatah lagi untuk jin. Akan tetapi, manusia yang layak menjadi khalifah ialah manusia yang melaksanakan konsep kehambahan diri kepada Allah SWT sebenar-benarnya mengikut 4 ciri, iaitu akidah, ibadah, akhlak serta syariat. Maka di sini jelaslah matlamat kehidupan terutama bagi orang Islam adalah mentaati suruhan Allah di dunia ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan pembentangan seterusnya kepada rakan kumpulan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatah binti Maaz. Nombor metrik 2022786633. Saya akan bentangkan tentang sistem kepercayaan. Apa itu sistem kepercayaan? Kepercayaan adalah mengakui atau yakin bahawa sesuatu itu adalah benar dan nyata. Kepercayaan juga adalah sifat membenarkan sesuatu atau dianggap sebagai kebenaran yang diyakini, diaplikasi dalam bentuk kelakuan, pengalaman yang pengaruhi sifat mental dan meyakininya. Jika kita sebutkan tentang kepercayaan, biasanya kepercayaan ini dia berkait rapat dengan agama. Apa itu agama? Agama ialah kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaannya dan penerima ajaran dan perintahnya. Selain itu, asal-usul agama ini muncul dari kepercayaan orang-orang terdahulu dan penganut yang meyakini agama adalah perintah Tuhan yang disampaikan melalui Nabi, iaitu manusia yang terpilih untuk ditaati. Contohnya seperti Nabi jika kita spesifikkan kepada agama Islam. Sistem kepercayaan ini terbahagi kepada dua, iaitu hubungan insan dengan alam dan hubungan insan dengan Tuhan. Apa itu hubungan insan dengan alam? Okey, dengan alam ini dia terbahagi kepada dua, iaitu kosmologi dan ekologi. Jadi apa itu kosmologi? Kosmologi adalah kajian tentang ilmu pengetahuan tentang alam semesta. Contohnya seperti kajian bintang, bulan, pergerakan matahari dan bulan, galaksi, angkasa lepas dan sebagainya. Yang kedua adalah ekologi. Apa itu ekologi? Ekologi adalah mengkaji habitat dan interaksi di antara benda hidup dengan alam sekitar. Ekologi juga adalah kajian saling hubungan antara organisma dengan persekitaran dan juga saling hubungan di kalangan kumpulan organisma itu sendiri. Contohnya ekologi ini dia berkait rapat dengan cuaca hujan, geologi dan juga terhadap tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Seterusnya kita pergi ke poin yang kedua, iaitu hubungan insan dengan Tuhan. Hubungan insan dengan Tuhan terbagi pada tiga, iaitu hubungan baik sesama manusia dan juga manusia. Yang kedua adalah hubungan baik sesama Tuhan. Tiga adalah berbuat baik terhadap alam persekitaran.
Ini kerana manusia adalah sebahagian daripada alam ciptaan Allah dan mempunyai hubungan yang rapat dengan alam semestanya. Terusnya kita pergi ke poin Tuhan, sifat dan kewujudannya, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Apa itu kepercayaan kepada Tuhan? Kepercayaan kepada Tuhan bermaksud keyakinan wujudnya Tuhan sebagai sang pencipta alam dan mematuhi segala suruhannya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip rukun negara Malaysia. Di Malaysia mempunyai banyak agama dan penganutnya, contohnya seperti agama Islam, agama Kristian, agama Buddha dan sebagainya. Oleh sebab itu dalam konsep insan ini, kita akan mengenali sifat wajib Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut para ulama, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki banyak sifat wajib kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang maha sempurna. Namun begitu, menurut dalil, hanya 20 sifat wajib yang perlu diketahui secara umum. Berikut adalah 20 sifat wajib yang perlu diketahui oleh umum, iaitu yang pertama, wujud yang bermaksud ada. Yang kedua, qidam yang bermaksud sedia. Baqa bermaksud kekal. Mukhalafah lil hawadisi yang bermaksud berbeza dengan ciptaannya. Qiyamuhu bi nafsi yang bermaksud berdiri dengan sendirinya. Wahdaniyah bermaksud yang Maha Esa. Qudrat yang bermaksud kuasa. Iradah yang bermaksud berkehendak. Ilmun bermaksud mengetahui. Hayat yang bermaksud hidup. Sam'un yang bermaksud mendengar. Basar bermaksud melihat. Kalam bermaksud berkata-kata. Qadiran keadaan yang berkuasa. Muridan bermaksud keadaan yang berkehendak. Aliman bermaksud mengetahui. Hayyan bermaksud keadaannya hidup. Sami'an bermaksud keadaannya mendengar. Basiran bermaksud keadaannya melihat. Dan yang terakhir, mutakaliman yang bermaksud keadaannya berkata-kata. Seterusnya kita pergi ke kepercayaan Tuhan melalui agama. Seperti yang saya cakap tadi, di Malaysia terdapat pelbagai kaum dan pastinya terdiri juga daripada berbilang penganut agama. Selalunya adalah agama Islam, Buddha, Kristian dan sebagainya. Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala utuhannya berlandaskan pegangan agama masing-masing. Selain itu, agama juga penting dalam kehidupan kerana ia adalah sebuah pedoman dan kepercayaan individu dalam kehidupan mereka. Agama juga boleh mendidik seseorang itu untuk membezakan perkara baik dan juga buruk. Jika tidak, seseorang itu pasti melakukan sesuatu perbuatan tanpa batasan. Seperti mana yang semua tahu, di Malaysia mempunyai berbilang agama. Jadi setiap agama mereka mempunyai Tuhan yang berbeza dan perkara dilarang adalah seseorang itu membeza-bezakan dan memperburukkan kepercayaan agama lain. Kerana setiap agama itu pasti mempunyai nilai-nilai murni tersendiri untuk berbuat baik dan saling menghormati antara satu sama lain. Dan yang poin terakhir adalah kepercayaan Tuhan melalui agama ini adalah setiap perbuatan itu pasti akan ada balasannya. Sama ada perkara baik ataupun perkara buruk. Jika individu tersebut melakukan perkara baik, maka ganjaran mereka adalah pahala. Dan jika seseorang individu melakukan perkara yang buruk atau perkara yang sebaliknya, mereka pasti akan mendapat ganjaran yang dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Salim Fitira binti Sulaiman. Nombor matrik 2022961171. Baiklah, saya akan bentang untuk yang seterusnya, iaitu theism, atheism dan agnosticism. Jadi kita pergi kepada aliran theism. Theism ni merupakan kepercayaan kepada kewujudan sekurang-kurangnya satu Tuhan, tidak lebih dan tidak kurang. Ia tidak bergantung kepada berapa banyak dewa yang percaya, tidak bergantung kepada bagaimana Tuhan ditakrifkan, dan tidak bergantung kepada bagaimana seorang mukim tiba di kepercayaan mereka, juga tidak bergantung kepada bagaimana orang percaya mempertahankan kepercayaan mereka. Theism itu hanya bermaksud kepercayaan kepada Tuhan dan tidak ada lagi yang sukar untuk dipahami. Sebab biasanya kita jarang menghadapi theism yang secara terpisah. Jadi antara Tuhan dan manusia terjalin satu hubungan yang dikenali sebagai itau. Alam ini tidak beredar menurut hukum-hukum dan peraturan yang tak berubah, tetapi beredar menurut kehendak Tuhan yang mutlak. Aliran ni dapat dibezakan dalam beberapa jenis, antara lainnya dapat dibezakan dalam hal kepercayaan Tuhan dan hubungannya dengan alam. Dia ada 3. Yang pertama, percaya bahawa bahan semula jadi adalah nyata, manakala yang lain ni dia mendakwa bahan tersebut adalah abstrak. Ianya wujud dalam pemikiran dan idea. Yang kedua, percaya bahawa Tuhan ni tidak berubah
Tetapi ada yang dipengaruhi oleh pantheism. Jadi mereka ni mengatakan bahawa Tuhan ni berubah dalam beberapa cara. Dan yang ketiga, Tuhan ni mencipta alam dan sentiasa bersamanya, manakala yang lain pula percaya bahawa alam semula ini pasti mempunyai permulaan yang berbeza. Okey, seterusnya kita masuk kepada kemunculan dan dasar pemikiran atheism. Jadi istilah atheist ni dia berasal dari perkataan Yunani iaitu atheos yang bermaksud tiada Tuhan. Pada awalnya istilah atheist ni sering digunakan dalam perdebatan antara pengikut Yunani dan penganut Kristian yang sering berdebat dan menuduh pihak lawan mereka sebagai atheist. Okey, dalam bahasa Arab pula, atheist atau atheism ni merujuk kepada mulhid atau ilhad yang berbau maksud menyimpang daripada pandangan yang benar. Okay, jadi selain istilah ilhad ni, ada beberapa perkataan yang lain pula. Contohnya macam Dahriyah, Sanadika, Tabi'iyah dan Ladiniyah. Okay. Pada umumnya, atheist ni boleh difahami sebagai orang yang tidak mengakui ataupun mempercayai kewujudan Tuhan. Okay, atheism pula bermaksud fahaman atau kepercayaan yang tidak mengakui kewujudan Tuhan. Jadi ia berlawan dengan theism yang di mana mereka ni membawa maksud fahaman mengakui kewujudan Tuhan. Secara pemikiran moden di barat, khususnya secularism ni, dia dikatakan bermula pada zaman humanism, Linnaean sekitar tahun 14 hingga ke 16 Masihi, iaitu di mana barat ni dia sedang menumpukan perhatian sepenuhnya kepada ilmu kemajuan kemedaan semata-mata dengan dia meminggirkan perkembangan ataupun pembangunan kemanusiaan dan kerohanian. Okey, zaman Renaissance pula merujuk kepada zaman perkembangan tamadun barat. Daripada zaman kegelapan atau kemunduran kepada zaman pencerahan ataupun kebangkitan menuju kemajuan. Okey, jadi kemunculan sekularisme di barat ni disebabkan oleh penyelewengan dan cekaman institusi gereja secara melampau kepada penganutnya. Jadi, gereja ni pada asalnya dia merupakan sebuah institusi keagamaan Kristian yang dihormati dan disanjungi oleh masyarakat setempat di situ. Sebelum zaman Renaissance. Mereka menjadikan gereja ni sebagai tempat rujukan segala benda sehingga gereja ni lebih mudah untuk menguasai dan mengongkong seluruh masyarakat Kristian yang ada dekat barat. Jadi kita masuk pula kepada perkembangan atheism di Malaysia. Atheism ni pada masa kini boleh dibahagikan kepada dua jenis. Yang pertama atheism explicit iaitu positif dan atheism implicit iaitu negatif. Jadi atheism explicit ni membawa maksud golongan atheist yang kuat berpegang dengan kepercayaan bahawa Tuhan ni tak wujud. Kalau atheism implicit ni pula golongan atheist yang lebih lemah daripada atheism explicit. Tarikh sebenar kemunculan atheism dekat Malaysia ni tak boleh ditentukan dengan tepat lah. Namun menurut Abdul Rahman Abdul Wahab, sejarah atheism dekat Malaysia ni bermulanya ataupun berkembang dalam bentuk Marxism ataupun komunism, iaitu melalui kegiatan politik dan sastra. Jadi yang seterusnya aliran agnotism. Istilah agnotism ni berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata iaitu A yang berarti bukan dan gnostiskos yang berarti orang yang mengetahui ataupun mempunyai pengetahuan tentang. Jadi secara umumnya agnotism ni dia paling tidak pun terbagi kepada dua wacana yang besar. Jadi yang pertama kefahaman berkaitan wacana ketuhanan. Agnotism di sini mendakwa manusia ni dia tak pernah mengetahui sifat kewujudan Tuhan tu. Sehingga manusia ni dia tak dapat berikan kepastian sama ada Tuhan ni wujud ke tidak. Jadi ini disebabkan oleh faktor manusia tu sendiri. Manusia tu dia lemah dalam menilai kewujudan Tuhan. Yang kedua pula, pemahaman yang berkaitan dengan realiti sesuatu. Dalam hal ni, agnotism ni dia nyatakan bahawa mustahil untuk manusia ni dia dapat mengetahui sifat sesuatu yang wujud dekat alam realiti. Alam semesta dengan segala macam ragam dia tak akan ataupun tak boleh didedahkan oleh manusia. Menurut agnostik, pengetahuan manusia ni sangat terhad. Maka mustahil lah bagi manusia untuk mengetahui hakikat segala sesuatu
ataupun hakikat alam semesta, sama ada melalui panca indera mereka ataupun melalui keupayaan penaklukan mereka. Okey, jadi di sini kita senaraikan 4 ciri-ciri golongan agnostik lah. Okey, yang pertama, mereka ni gagal melihat keindahan Islam. Malah mereka ni lebih menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan ni tak boleh selesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Jadi yang kedua ni, mereka percaya kepada kewujudan Tuhan, tetapi mereka tidak beragama. Yang ketiga, mereka ni sebenarnya kurang kefahaman dan penghayatan dalam agama Islam itu sendirilah. Jadi yang keempat, mereka ni lebih cenderung untuk luaskan fahaman agnotism ni ataupun aliran agnotism ni dalam kalangan golongan intelektual je. Nama saya Nur Syazana binti Muhammad Fauzi dan nombor pelajar saya 2022963963. Saya akan menerangkan tentang tajuk agama monoteism dan politism. Pertama sekali, saya akan menerangkan agama monoteism dahulu. Agama monoteism bermaksud kepercayaan kepada satu Tuhan sahaja. Ia berasal daripada perkataan Yunani iaitu monos, yang bermaksud satu ataupun tunggal, dan theos pula bermaksud Tuhan. Contoh-contoh agama monoteism: agama Islam, agama Kristian, agama Yahudi dan agama Sikh. Agama Islam merupakan agama yang berteraskan fahaman agama monoteism yang sebenar. Di dalam agama Islam, ucapan La ilaha illallah bermaksud tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Bagi agama Islam, Allah adalah satu-satunya pencipta serta penguasa bagi setiap makhluk di muka bumi dan pemilik setiap ibadah serta zat yang maha sempurna dari seluruh makhluk ciptaannya. Agama politism bermaksud kepercayaan terhadap banyak Tuhan ataupun dewa. Penganut agama ini percaya bahawa Tuhan ada wujud dalam pelbagai jenis mahupun bentuk. Politism berasal dari perkataan Yunani iaitu poli yang bermaksud banyak dan theos yang bermaksud Tuhan. Contoh-contoh agama politism: agama Hindu, agama Shinto dan agama Buddha. Agama Shinto. Penganut agama Shinto percaya wujudnya roh-roh dan dewa yang memberikan kesejahteraan dan wujudnya kekuatan gaib yang berbahaya. Selain itu, mereka percaya bahawa bilangan dewa tidak terbatas, malahan makin bertambah. Dalam agama Shinto, terdapat istilah Ya Yorozono Kami yang membawa maksud 8 bilion dewa. Agama Shinto tidak mempunyai kitab suci, tidak melakukan ritual yang formal dan wajib, serta tiada doa yang dicatatkan. Agama Shinto menjadikan matahari, laut, gunung dan alam-alam yang lainnya sebagai Tuhan mahupun dewa. Kesimpulannya, sebagai seorang yang beragama Islam, kita seharusnya mengetahui matlamat hidup sebagai seorang hamba Allah di muka bumi. Yang kedua, sebagai seorang hamba Allah, kita perlulah beriman dengan sifat-sifat Allah. Dan yang terakhir sekali, walaupun agama monoteism dan politism berada di bawah cabang ilmu tisme, tetapi kedua-duanya mempunyai perbezaan dari segi konsep, fahaman dan kepercayaan.